أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, bahagian ke-12 daripada atas. Muka surat 3, bahagian ke-12 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan faedah kegunaan kegunaan ilmu ini, yakni ilmu tauhid. Faedah ilmu tauhid dengan makna faedah kita belajar ilmu tauhid dan beramal dengan ilmu tauhid. Faedah ilmu ini, yakni faedah ilmu tauhid. Kita nak cerita sini ni faedah belajar ilmu tauhid dan kita beramal, berpegang dengan ilmu tauhid kita belajar. Kalau kata ilmu tetap dah faedah ilmu tu, tapi kalau belajarnya tidak, tu tak ada faedah. Belajarnya ada tapi berpegangnya tidak, pun tak ada faedah juga. Jadi faedah ilmu ini, yakni faedah kegunaan belajar ilmu tauhid serta beramal, yakni berpegang dengan ilmu tauhid yang kita belajar. Faedahnya dapat kemenangan dan beruntung oleh orang yang mengetahuinya. Dapat kemenangan dan beruntung ni selama-lamanya. Dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahui. Dapat kemenangan dan beruntung ni selama-lamanya. Dapat kemenangan kemudian beruntung selama-lamanya di mana ni? Di hari akhirat. Sebab orang yang belajar ilmu tauhid serta berpegang dengan ilmu tauhid yang dipelajari, maka selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah belajar ilmu tauhid. Ini sambungan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Mana saya kira sepatutnya bagi orang yang nak belajar ilmu-ilmu agama ni, dia kena tahu jugalah dia punya mabadi, dia pendahuluan ilmu. Ilmu nama ilmu apa? Ilmu tauhid. Pembicaranya apa? Pembicaraan bab pegangan. Kemudian maudu'nya bicara bab sifat Tuhan, cerita bab sifat Rasul, cerita berkaitan dengan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Itu dalam pembicaraan ilmu tauhid. Rasul bawa datangnya bab kiamah, barzakh, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dibangkitkan kembali dan dihalau berhimpun di mahsyar, di mauqif. Kita kenal dengan mahsyar lah. Mahsyar ke mauqif ke tempat berhimpun. Kemudian ada asy-syafa'atul uzma, syafaat besar pada nak keraki. Kemudian ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, titiang sirat, syurga, neraka. Itu
termasuk dalam pembicaraan ilmu tauhid. Pembicaraan ilmu tauhid cerita bab sifat Tuhan, sifat Rasul, kemudian perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Itu maudhu' pembicaraan ilmu tauhid. Kalau kita nak kata cara kasar kok, pembicaraan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Secara kasar dia lah. Sebab kita nak beriman kepada Allah, ngaji sifat Allah. Beriman kepada Rasul, ngaji sifat Rasul. Kemudian perkara yang dibawa datang oleh Rasul, malaikat, Rasul yang cerita, kitab, Rasul yang bawa, hari kiamat, Rasul yang cerita. Maknanya pembicaraan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Ini lagi pada faedah. Ilmu fiqh yang terdahulunya ilmu pembicaraan berkaitan dengan pengetahuan zahir. Pembicaraan ni bab hukum hakam lah. Bab hukum hakam pembicaraan ilmu fiqh. Kemudian ilmu tasawuf pula ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati. Kemudian pembicaraan ni berkaitan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Kemudian sekarang nak cerita faedah mengaji ilmu tauhid. Kalau faedah mengaji ilmu fiqh, faedahnya kita nak junjung segala perintah Allah dan nak meninggalkan segala larangan Allah zahir. Itu faedah mengaji ilmu fiqh. Faedah mengaji ilmu tasawufnya, kita nak takhliyah, kita nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, dan kita nak tahliyah, kita nak hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Itu faedah ngaji ilmu tasawuf. Ini cerita ni faedah ngaji ilmu tauhid. Nak dapat kemenangan, beruntung selama-lama. Faedah ngaji ilmu fiqh, apabila kita dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya, selamat kita daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak selamat pula daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kita nak junjung, nak menunaikan segala perintah Allah, nak mana ni menjauhkan segala larangan Allah zahir. Tu kena ambil ke fiqh pula, barulah boleh selamat daripada neraka. Nak selamat daripada neraka, faedah mengaji ilmu tauhid ni nak dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya dengan bahawa lepas daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nak lepas daripada masuk neraka. Nak lepas daripada masuk neraka, kena buat segala hak Tuhan suruh, tinggal segala hak Tuhan larang. Tu faedah ngaji fiqh. Kemudian nak selamat daripada neraka Jahannam, bukan hanya buat segala yang disuruh, meninggalkan segala larangan, hak zahir, hak faedah mengaji fiqh, dia kena membersihkan hati, kena takhliyah hati daripada sifat-sifat hati yang diharamkan. Dia kena tahliyah, kena hiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji. Tu faedah mengaji ilmu tasawuf. Kalaulah segala perintah zahir ditunaikan, segala larangan zahir ditinggalkan, tapi hak hati, sifat-sifat hati yang diwajibkan kepada kita, ikhlas kewajipan, syukur kewajipan, macam sembahyang juga, sabar wajib, tawakul wajib, macam kewajipan sembahyang. Sembahyang Quran perintah, ini aqimus salat, diri oleh kamu akan sembahyang. Dah sama juga dengan fatawakkalu, dan bertawakullah oleh kamu. Itu fi'il amar, perintah. Washkuru, dan bersyukur oleh kamu, perintah. Wasbiru, dan bersabar oleh kamu, sama je perintah. Sama dengan aqimus salat. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin,
Didatangkan sebagaimana perintah sembahyang puasa. Perintah datang daripada Tuhan yang sama, tercatat dalam kitab yang sama, iaitu Quran. Sebagaimana hak perintah, hak syukur, sabar, apa semua itu. Jadi macam mana jadinya hak sembahyang kita ambil, hak puasa kita ambil, sebab perintah Allah. Quran suruh tu, dan Quran nyata terang. Perintah sembahyang, perintah puasa. Dan macam mana dengan perintah syukur, perintah sabar, perintah tawakul, perintah ikhlas, perintah taubah. Perintah Allah juga. Allah yang perintah sembahyang puasa itulah. Perintah tu pun dalam Quran juga. Sama je lah dengan perintah sembahyang puasa. Jadi kenapa sembahyang puasa je kita ambil? Hak perintah, hak syukur, sabar, tawakul, ikhlas, taubah ni kita tak pernah cara pun. Itu dah kitab Minhajul Abidin. Jadi nak selamat dari neraka, bukan hanya taat zahir je. Bukan hanya meninggalkan maksiat zahir saja. Dia kena taat yang sebenar. Siapa taat batin, taat hati. Dia kena meninggalkan maksiat, termasuk maksiat hati. Itu taat yang sebenar. Jadi kita hanya turut hak zahir, hak dalam kita tak cara tu bukan taat yang sebenar. Tu kadang-kadang nak dapat habuan dunia je, nak dapat pujian orang, nak suruh kata kita baik. Lepas tu hatinya macam mana orang tak nampak. Kita buat orang nampak sudahlah. Itu bukan taat yang sebenar. Itu dia panggil orang nifak. Nifak amali. Nifak ni orang yang berpura-pura. Adapun nifak i'tiqadi, munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni neraka lapis paling bawah sekali, neraka awiyah. Itu nifak i'tiqad. Dia berpura-pura Islam, berpura-pura zahirnya menzahirkan sebagai orang Islam, tetapi menyembunyikan kekufuran. Itu kekal neraka tapi paling bawah sekali. Nifak amali ni, nifak amali dia berpura-pura baik. Hak zahir comel, hak dalam tak ada. Tu panggil nifak amali. Itu neraka Jahannam. Sebab dia beriman, dia bukan tidak beriman, tetapi dia hanya berpura-pura dengan bahawa hak zahir dia buat, hak batin dia tak peduli. Atau panggil apa? Nifak lah panggil berpura-pura, tak jujur. Kalau jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tahu zahir dan batin. Innallaha khabirum bima yasna'un. Tuhan ni khabir dengan sekalian pekerjaan kita tu. Tuhan khabir. Khabir ni alim bil bawatin. Makna apa khabir ni? Tuhan mengetahui hak batin sebagaimana Tuhan tahu hak zahir. Itu khabir. Khabir. Dia alim, khabir. Makna dia bukan mengetahui lah. Tapi khabir ni mengetahui hak batin sebagaimana Tuhan mengetahui hak zahir. Itu khabir. Jadi kalau kita jujur dengan Allah yang mengetahui zahir dan batin, kita taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir dan meninggalkan maksiat batin. Nak taat batin, nak meninggalkan maksiat batin, itu faedah mengaji ilmu tasawuf. Nak takhliyah hati, nak bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, dan nak takhliyah hati, nak membersihkan hati, dan nak menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mahmudah. Tapi nak dapat faedah ilmu tasawuf ni, nak bersih hati daripada sifat mazmumah, nak hiasi hati dengan sifat mahmudah, hak zahir fiqh kena comel. Hak zahir fiqh kena comel. Tapi kalau zahir fiqhnya tak comel, maknanya ilmu fiqhnya tak belajar, walaupun dia kata dia belajar ilmu tasawuf, tak ada faedah. Sebab kita nak membersihkan hati daripada sifat-sifat dicela pada syarak,
kita nak hiasi hati dengan sifat-sifat baik. Sebab apa? Sebab sifat baik ni ikhlas contohnya. Sebab hak zahir kita buat comel dari hukum, kita nak dalam pun lillahi ta'ala. Tapi kalau zahir itu salah, dalam comel warna pun tak ada guna. Tak ada faedah. Kemudian kita hak zahirnya faedah ngaji fiqh, nak turut segala perintah Allah dan nak menjauhkan segala larangan Allah hak zahir. Tapi kalau Allah dah kenal, tak ada faedah juga. Tak ada ilmu dan tauhid. Sebab itulah dalam kitab faedah ngaji ilmu tasawuf bukan membersihkan hati daripada sifat mazmumah, bukan menghiasi hati daripada sifat mahmudah. Itu asas faedah mengaji ilmu tasawuf. Dia pergi kepada faedah mengaji ilmu tasawuf, nak membersihkan hati daripada aghyar dan nak menghiasi hati dengan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Nak membersihkan hati daripada aghyar. Aghyar, akdar. Aghyar ni ghairullah, selain daripada Allah. Akdar ni kekerahan lalai. Kekerahan lalai. Itu kemuncak dia. Tapi asas faedah mengaji ilmu tasawufnya, nak bersih hati daripada sifat mazmumah, nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Contoh sifat mahmudah ni taubah. Taubah ni lah nak membersihkan daripada dosa. Itu hak kewajipan. Bila faedah tauhid dapat, faedah fiqh pun dapat, faedah tasawuf pun dapat, maka taat zahir batin, wajib sunat, akhirnya Tuhan akan bersihkan hati daripada aghyar. Tidak ada selain daripada Allah di hati kita, sampai peringkat Tuhan pun hiasi hati kita dengan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu naik maqam aulia. Itu naik maqam aulia, ceritalah. Tapi asas faedah mengaji ilmu tasawufnya, nak bersih hati daripada sifat mazmumah, nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Tapi kalau asas pada ilmu tasawufnya tak ada, hati bersifat dengan sifat riya, ujub, takabur, lepas tu nak membersihkan hati daripada aghyar, macam mana hati itu derhaka, hati itu fasik, hati itu rosak. Ada lah tu. Nak membersihkan hati daripada aghyar selain Allah. Menunggu cerita orang yang sempurna iman. Orang sempurna iman sampai maqam aulia. Tapi sebelum cerita faedah fiqh, nak menunaikan segala perintah dan nak meninggalkan segala larangan hak zahir, kena ada faedah dulu. Faedah mengaji ilmu tauhid. Kita hak fiqh nak menunaikan segala perintah ni, jangan kita nampak semayang je lah. Kita semayang, tunai perintah dah tu. Kita puasa, tunai perintah dah tu. Jelas semayang ni ada hak syarat, wajib kita sempurnakan. Ada hak rukun, wajib kita sempurnakan. Ada syarat bagi tiap-tiap rukun, wajib kita sempurnakan. Itu baru panggil semayang. Bukan apa? Semayang. Stop semayang. Tak. Semayang ni sempurna syarat, sempurna rukun, sempurna syarat bagi tiap-tiap rukun. Kata ngaji, semayang. Tak. Itu buat dia tu. Lakon solat. Buat solat. Itu tak solat kita. Itu bukan semayang. Orang panggil kita. Sebab menunaikan segala perintah ni, jangan nampak semayang tu saja. Sebab syarat perintah kita kena sempurnakan. Nak sempurnakan perintah syarat tu, kena belajar molek kan. Sebab taharah contohnya. Kemudian perintah juga kena cukup rukun 13. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Lepas tu kena belajar molek kan. Itu berpanggil menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Larangan Tuhan ni bukan hanya tak semayang. Larangan Tuhan ni tidak mencukupkan syarat, dilarang. Tidak mencukupkan rukun, dilarang. Tidak mencukupkan syarat bagi rukun, dilarang juga. Kata-kata,
Kena ngaji fiqh, barulah betul-betul kita menunaikan segala perintah. Bukan nampak putih semayang je. Perintah-perintah yang ada dalam semayang. Perintah-perintah yang ada dalam puasa. Hak perintah yang ada dalam muamalah. Hak perintah yang ada dalam bab munakahat ada. Dalam munakahat umat tangga ada perintah-perintah juga. Itu faedah ngaji fiqh. Dan meninggalkan segala larangan. Larangan termasuk larangan dalam muamalah. Riba contohnya. Larangan dalam bab munakahat. Itu faedah ngaji fiqh. Cuma bab muamalah munakahat ni kita kena ambil tahu juga secara kasar-kasar lah. Secara umum-umum gitu je lah. Tak perlu cari detail. Bab-bab munakahat pun dah tahu juga. Dah biasa kalau khusus kahwin kan ada juga lebih kurang. Bab munakahat tu lah. Persoalan ini persoalan cerai, persoalan nafkah, kena tahu juga lah waktunya. Lepas tu rukun-rukun nikah tu memang orang cukup dah waktunya. Lepas nikah molek dah hukum dah ingat dah. Tak ingat apa ambil. Nak nikah semula lain kali pula baru tak ingat tahu lepas hukum-hukum ni. Dah nikah dah ayah dah lah. Tak tahu sikit-sikit tu kena ada lah juga. Tapi asas kita ni bab ibadat. Solat dan puasa. Solat lah. Puasa tahun sekali. Solat. Itu faedah menjadi fiqh. Lagi pada faedah kita selamanya. Nak takhniyah. Nak bersihkan hati dan bersifat mazmumah. Menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Kurang-kurang kita wajib kena tahu 10 sifat mazmumah. Dan wajib kita tahu 10 sifat mahmudah. Contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Hidayatus Salikin. Hak diambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Tauhid karangan Imam Ghazali. Kitab tu kitab Tauhid. Kitab Arba'in fi Usuluddin, di kitab Tauhid kita tengok tu ada fiqh, di belakang tu ada tasawuf. Di belakang tu ada tasawuf. Dia ada empat tajuk besar lah. Tajuk besar yang ketiga keempat tu pergi kepada 10 sifat mazmumah, kemudian disusuli dengan 10 sifat mahmudah. Jadi tajuk besar yang pertama tauhid, tajuk besar yang kedua fiqh, tajuk besar yang ketiga 10 sifat mazmumah, tajuk besar yang keempat 10 sifat mahmudah. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin ni lah. Bukan Arba'in hadis 40 Tok Imam Nawawi. Di Arba'in fi Usuluddin, kitab Tauhid karangan Imam Ghazali. Di belakang tu ada didatangkan 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah atau asas fardu ain daripada ilmu tasawuf. Jadi faedahnya sudah membersihkan hati dan bersifat mazmumah, menghiasi hati dan sifat mahmudah. Jadi faedah ngaji fiqh, faedah ngaji tasawuf inilah menyelamatkan daripada neraka jahanam. Menyelamatkan daripada neraka jahanam. Tapi faedah ngaji ilmu tauhidnya dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah. Al-fawzu bis-sa'adatil abadiyah. Maknanya dapat kejayaan, kemenangan dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Mana kebahagiaan kekal abadinya? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat daripada masuk neraka jahanam, tempat seksaan kepada orang yang ada tauhid ni. Tempat seksaan orang yang ada tauhid tapi fiqh tasawufnya tak sempurna, kadang-kadang turut, kadang-kadang langgar. Tempat seksaan bagi orang yang ada tauhid tapi fiqh tasawufnya tak sempurna, tempatnya neraka jahanam. Tempat seksaan orang mukmin yang asi. Orang mukmin ada tauhid. Asi, ketaatan zahir tak sempurna, ketaatan hati pun tak sempurna. Itu asi, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada tauhid, tak ada iman, berpegang akidah yang kufur,
kekal neraka selama-lamanya. Ada pekoh, ada tasawuf, tak ada faedah sikit habuk pun. Sebab itulah mengaji ilmu tauhid, orang dengar pelik. Mengaji ilmu tauhid, dia kata nak selamat dari kekal neraka. Kita nak selamat daripada neraka Jahannam, nak masuk syurga direct, nak masuk syurga terus lah maknanya. Tidak dibakar di dalam api neraka jangan terlebih dahulu. Hak tu kena comel lah pekoh tasawuf. Zahir kena comel, hati kena comel. Hak tu hal larang, maksiat zahir kena tinggal, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah tinggal. Kemudian maksiat hati, riak, ujub, takabur tinggal. Tapi kalaulah buat retek, taat retek, lepas tu langgar retek, lepas tu tengok pada hisab lah, tengok pada mizan lah, timbang lah tadi. Tengok pada hisab, lepas tu mizan pula, hisab pula. Kalau mulut kita tak jaga, banyak dosa dengan anak Adam. Bayar dengan pahala. Lepas, sebab mizan, timbang, lepas hisab. Tak? Hisab lain, mizan lain. Ada orang masuk syurga tanpa hisab, dia tidak ada mizan. Masuk syurga tanpa hisab, dia tidak ada mizan. Orang yang ada mizan, dia ada hisab. Maknanya sebelum nak timbang, dia ada kira bicara. Hisab tu kira bicara lah. Mizan tu barulah buat keputusan. Kira bicara ni lah. Kalau kita tak jaga hubungan kita sesama manusia, kita banyak buat dosa dengan anak Adam. Pada masa bicara tu, bayarlah apa ni? Bayar. Denda lah, denda. Kena denda, kena bayar. Bayar dengan apa? Duit tak ada, pahala ada kan? Bayar dengan pahala lah. Oh, berat hari tu. Berat lah, bayar dengan pahala. Tapi tak apa, kita pahala banyak. Ya, Allah kalau ikut orang sikit apa masalahnya. Pahala kita banyak. Dia tak nak buat dah. Mungkin kau orang lah retek tau. Kalau gitu tak apalah. Oh, pahala buat pun sikit-sikit. Lepas tu nak ikut orang pula. Habis dah pahala ikut orang. Ada lagi kesalahan dengan anak Adam yang lain, orang yang lain. Lepas tu nak bayar dengan pahala macam mana? Pahala habis dah, dosa orang tu pula rembah atas kita. Kata kalau timbang, timbang dah, congek lalu dah. Neraka lah jawapan dia. Itu kalau duduk tahap, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu atiullah. Kita duduk tahap tu, tahap apa panggil apa? Macam pahat dengan neku. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah dan Rasul. Duduk tahap ni. Tahap kena suruh buat. Lepas tu langgar, buat, lepas tu langgar. Ada tahap ni nak kena timbang. Dah, hak sedap duduk kau. Innal ladzina amanu wa amilus solihat dah. Innal ladzina amanu, ni tauhid, wa amilus solihat, pekoh tasawuf dicomel. Duduk wa amilus solihat. Tu barulah sedap duduk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabbah. Siapa tu? Orang beriman, tauhid ada, dan beramal soleh. Amal soleh ni menunaikan segala perintah zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Ini faedah fiqh dan tasawuf. Barulah ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Barulah jazaohum tu, barulah balasannya syurga. Dia baru sedap duduk.
Syurga janji tu. Tuhan janji dah syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal selama-lamanya. Zalika liman kerana Allah Ta'ala redha daripadanya. Dan mereka redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalika liman khasya rabbah. Ini bagi orang yang takut akan Allah. Orang takut akan Allah, dia kena cukuplah iman dengan amal soleh itu. Tauhid, fiqh, tasawuf kena cukuplah. Orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyata takut dengan Tuhan. Tauhid tak faham mana ngaji. Fiqh, tasawuf pun tak faham mana ngaji. Takut kok mana? Lepas tu dah kitab Minhajul Abidin, Maghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua sebab. Salah satu sebabnya untuk takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk dalam ni zalika liman khasya rabbah. Orang takut ke Tuhan. Orang takut Tuhan ni wajib kena dahulukan ilmu atas ibadah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Boleh orang takut ke Tuhan. Beriman dan beramal soleh. Kadang-kadang mereka cerita bab syurga sedap dengar. Tapi syurga ni untuk siapa? Nabi diperintah cerita bab syurga ni untuk siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad. Kepada siapa ni? Kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khabar gembira pada beriman dan beramal soleh. Kita mari cerita supaya jadi beriman, supaya jadi beramal soleh. Jangan hanya cerita syurga. Imannya macam mana? Amal solehnya macam mana? Nak beriman, ilmu tauhidnya duduk di mana? Nak beramal soleh, fiqh tasawufnya duduk di mana? Akhirnya kita khayal dengar tawaran syurga. Tapi tawaran tu untuk siapa? Tawaran wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ada pun kita ni, ya ayyuhallazina amanu taqullah, di situ je. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah, di situ je kita je. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Kena suruh sama. Apa boleh suruh sama? Kadang-kadang takwa, kadang-kadang langgar, kadang-kadang takwa. Ada situ je. Tak ada cerita bab syurga tu. Tu tunggu hisab, tunggu mizan. Tu berharap kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak lakukan dengan keadilan, tak ada lebih, tak ada kurang. Lebih dosa sikit aja timbang, berarti keadilan. Tapi kalau Allah nak ihsan di situ, tu tahta masyiatillah lah, di bawah kehendak Tuhan. Tuhan nak ampun, apa tu ampun je dah. Tu jatuh ke Tuhan lah tu. Kalau dengan keadilan, memang betul-betul. Berat belah kiri ni, tak ada neraka. Itu tahta masyiatillah. Sebab apa tu? Sebab dia derhaka dalam korok agama, derhaka dalam cabang agama. Tapi kalau derhaka dalam bab pegangan, waktu tak ada lah, tu tak ada ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala, waktu kekal neraka selama-lamanya. Oleh azabillah tu. Kalau tak ada ketakutan di mana? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat lain pula, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Tu ayat lain pula. Siapa tu? Innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah, bukan hanya berkata di mulut. Rabbunallah ni macam tanya dalam alam barzakh itulah. Mar rabbuk? Allahu rabbi, ataupun rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Itu bukan boleh jawab gitu je. Allahu rabbi itu orang yang ada akidah. Rabbunallah, Tuhan kami Allah ni orang kenal Tuhan. Kemudian summastaqamu
kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan ketaatan hati, istiqamah atas meninggalkan maksiat zahir dan maksiat hati. Barulah fala khaufun alaihim. Tak ada ketakutan tu. Jika nak mati pun tak ada ketakutan, nak hadapi alam barzakh pun tak ada ketakutan. Siapa ni? Orang beriman dan istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Ini kena faham. Apa? Kena faham kedudukan orang apa? Kena faham kedudukan agama, hujung pakar dia macam mana. Jangan pakai jemba ikut suka gitu. Tapi yang pertamanya, yang pertama, ilmu tauhid. Ini yang pertama. Nak dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Ini nak dapat al-fauzu bisa'adatil abadiyah ni, nak dapat kejayaan yang kekal abadi, nak selamat dan kekal neraka Allah ni. Ilmu tauhid, ilmu pegangan. Nak selamat daripada kekal neraka. Saya biasa baca di awal kitab ni Tashilud Du'afa, kitab tauhid sifat 20 Tashilud Du'afa yang dihimpun oleh almarhum Tok Diskam. Tok Diskam ni anak murid kepada almarhum pada Mekah, pengarang kitab Baqarah. Tok Diskam ni kitab dia Takribul Ikhwan. Kitab dia. Almarhum Tok Diskam ni guru kepada Baba Ismail Sepanjang. Yang akan mari ke surau kita ni berapa belas bulan? 14 ke berapa? 14 hari Khamis. Hari Khamis 2-3 minggu akan datang lah. Dia mari dah itu sekali. Ali dah mari sini. Dia kira maghrib 14 hari bulan hari Khamis. Baba Ismail Sepanjang tu anak murid kepada almarhum Tok Diskam. Anak murid serta dia panggil, kalau nikah cucu panggil apa? Cucu menantu ke panggil apa? Sebab isteri kepada Baba Sepanjang, cucu kepada almarhum Tok Diskam. Apa panggil apa? Cucu menantu. Menantu cucu. Panggil apa? Menantu cucu. Dan sekarang kalau menantu tu nikah dengan anak. Ini bukan nikah dengan anak, nikah dengan cucu. Cucu menantu. Apa apa? Cucu menantu. Cucu menantu. Jadi bapa cucu menantu. Almarhum Tok Diskam tu tok ki mertua ke apa? Tu. Dia cucu menantu ni, bapa cucu menantu. Dah kalau almarhum Tok Diskam, lepas tu bapak mertua. Ni tok ki mertua lah. Betul tu. Kalau ayah dia panggil bapa mertua. Kalau tok ki dia panggil datuk mertua. Datuk lah. Datuk mertua. Datuk tua. Tok tua ayah. Tak. Ayah bukan tok tua. Ayah pok tua. Tok ki bawa tok tua. Tak. Ayah pok tua. Tok ki tok tua. Tak. Takkan ayah tok juga. Tak pandai sebut wari. Ada nak pandai nak kira wari. Dia kata sepupu, dua pupu. Dia kan dia mau kira. Oh, tak pandai kira. Tak pandai nak bubuh nama sepupu ke, dua pupu ke, anak sepupu ke, anak dua pupu ke. Tak pandai budak dia ni. Tak pandai, dia tak pandai. Dia tak pandai. Dia kata sepupu. Sepupu ke mana? Adik-beradik mak ayah. Tak. Jauh jelak bukan sepupu. Tak pandai nak ubuh tu. Tak pandai. Yang dulu 3-4 pupu pandai lagi sebut. Orang ni sepupu tak kenal. Orang ni sepupu pun tak kenal dia ni. Kalau sepupu pergi pun senyap dalam bilik je. Tak keluar-keluarnya. Kalau sepupu ni pula hak main kampung pula. Kau senyap dalam bilik tak keluar pun.
Tebel-tebel keluar sekejap salah ngepot dara dalam pasal senyak. Tak tegur apa cetung gitu je. Cetunglah mak air dia panggil semua salang ngepot dara mak dara nyak sudah bilik. Ada lagi. Dia gitu orang ni. Sepupu pun dah kenal. Dia kalau nak kenal pun sama-sama standard sama tinggi. Kenal. Kalau buat standard kapung mari bandar ni nak lupang dah tu. Dia nak mari sama belajar di Kuala Lumpur, nak lupang lah tu. Duduk mana lagi? Orang kapung mari nak lupang. Ya tak? Mumung aku lah. Jadi saya biasa baca dalam kitab Tasilul Du'afat. Karangan almarhum Tok Diskang. Dia kalau di fotonis sebut kata almarhum Tok Diskang ni tak ada tak ada. Saya pernah belum masa dulu dia kelas mingguan. Dia duduk minum air, dia pun minum air kau. Minum air. Dia pakai sebar gitu je. Minum air sekali. Cakap Jadi orang tua tak cakap dia baik. Tak kenal dengan aku. Lalu tak mau pertama kali pergi. Sudah minum air apa semua. Lepas tu kita pun masuk dalam surau. Tengok orang tua tak di tu guru. Orang tua tak di tu guru. Nanti. Ya tak ada orang tua dulu. Tawaduk kena diri. Jadi kalau foto ni sebut kata tauhid tak ada Mana kalau kita duduk pondok mana-mana pun hari Minggu saya pun dia akan pergi di sekat. Pondok sekat. Sebab apa? Situ rumah molek. Tempat pondok masing-masing pun kemah dah tauhidnya. Tapi kalau kat pondok sekat ni tak boleh lawan lah. Sebab Tuhan bui ni lebih kurang antara satu-satu tubuh. Maka kalau sebut kata Tok Diskang tauhid tak ada boleh tu lah. Ni dah kitab Tasilul Du'afat. Saya baca sikit. Amma ba'du. Selesai bismillah. Alhamdulillah. Selawat mula-mulanya. Maka sekalian kaum-kaumku dan saudara-saudaraku, saudara seagama, hendaklah kamu, wajiblah kamu membanyakkan pada belajar ilmu agama. Bagi kamu kena belajar ilmu agama, kena banyak belajar ilmu agama. Kena banyak. Mana kata banyak? Ngaji 2 kali seminggu banyak dah. Kena banyak. Banyak macam mana pondok belah roti sehari. Kena banyak ngaji ilmu agama ni. Sama telah pula ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Lebih lagi ilmu tauhid, ilmu usuluddin lagilah kena banyak. Lagilah kena banyak. Kerana ini ilmu tauhid usuluddin ni didahulu akan ilmu di atas yang lain, di atas ilmu yang lain. Ini ilmu mula-mulanya. Ngaji banyaklah. Tapi tauhid mula-mula. Ini peringatan awal kita. Dan mencita-cita barang yang masyhur dengan dia oleh yang berakal. Orang berakal sungguhnya dia akan masyhur, dia akan bergaduh, dia akan berbimbang dengan ilmu ni, ilmu tauhid. Kalau orang tu orang berakal. Kalau orang tu orang yang berakal. Makna apa ni? Mencita-cita ni pada melepaskan dirinya daripada kekal di dalam neraka. Nak cita-cita nak lepas dari neraka, inilah ilmu dia. Nak lepas dia kekal neraka. Nak lepas dia kekal neraka. Kalau tak ada ilmu ni, berpegang akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Ada 6 lapis lagi neraka bawah kok kekal. Neraka Jahannam atas sekali tu tak kekal. Apabila semua sekali dikeluarkan dari neraka Jahannam akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang tinggal hanya 6. Jadi nak selamat dia kekal 6 neraka ni lah. Ni. Kena ngaji ilmu tauhid. Sama telah pula kata almarhum Tok D ni, lebih-lebih lagi kita kena banyak ngaji ilmu tauhid ni pada ini zaman
yang banyak fitnah dan kucar kacir pada ilmu ini. Bahkan pada sebi-sebi lah. Ni saya kapung sikit lah. Akhir zaman ni, zaman kita ni banyak fitnah, banyak kucar kacir dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kucar kacir. Bahkan pada sebi-sebi sebenarnya. Sebi-sebi kucar kacir. Amboi. Amboi jaranglah mereka yang teguh ilmu tauhid pada masa yang susah ini. Jadi jarang mereka yang teguh, yang kejar ilmu tauhid pada masa susah ini. Amboi bertuah dan beruntungnya mereka ditaufikkan diakan mereka tadi bagi mengejarkan aqaidil iman. Jadi Tuhan buka hati kita nak ngaji aqaidil iman dulu. Simpulan iman dulu. Tu beruntung bertuah lah kalau Tuhan bertaufik seumpama tu. Kadang-kadang nampak macam belajar agama, tapi tak ada ni. Tak ada mikir pun nak mengejarkan aqaidul iman. Simpulan iman tak ada. Duk fiqh tasawuf. Mana ilmu aqaidul iman? Tak ada. Jadi beruntunglah mereka yang Tuhan bagi taufik bagi mengejarkan aqaidul iman. Sedikitlah mereka yang mengetahui akan aqaidul iman, simpulan iman, dan mereka yang boleh menjaga yang lain daripadanya pada masa ini. Sikit orang yang tahu. Kalau ada tahu pun sedikit pula mereka yang boleh menjaga yang lain. Boleh tolong royak pada lain. Salah balas tu. Sedikit orang tahu. Tahulah ceritanya, sedikit pula orang yang boleh menjaga orang lain. Orang lain, bukan kata orang lain tu sakat, orang lain bukan anak cucu kita. Kalau salah tu, kita tahulah salah. Tapi kita nak perjelaskan, nak jaga-jaga anak cucu kita, jangan ikut ni. Sikit pula orang boleh menjaga. Hanya boleh setakat tahu lepas diri je. Sungguhnya telah dibalak, telah diuji oleh Allah dengan silap padanya pada ini ilmu akan mereka-mereka yang tidak disangka-sangkakan dengan dia dengan silap. Siapa ni? Akan silap daripada mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu. Siapa tu? Orang yang masyhur berilmu pun boleh ada salah dalam bab pegangan. Masyhur berilmu, sahur. Orang pakak duk turun belaka, duk sanjung belaka. Tapi bila pergi bab aqaid, bab simpulan iman, kucalana salah pegangan. Ni real. Ni real. Realiti semasa. Hak kitab ni. Kitab ni mana belakang ni? Tarikh ni. Mana tarikh ni? Tahun 1385. 1385. 50 tahun dah. 50 tahun dah. 1385. Kitab Tasirul Afal 50 tahun lah kita kata. Tapi hak dikatakan kitab ni memang realiti kita. Masyhur orang agama. Kadang-kadang apabila rakaman hak nyata terang-terang salah bab pegangan beri kepada orang-orang yang berkenaan masing-masing kerja. Gitu pegangan tak disangka-sangka sebab apa? Sebab dengan berilmu. Kadang-kadang pekohnya pandai, kadang-kadang hadisnya pandai. Banyak ilmu-ilmu yang dia pandai. Tapi pergi pada bab pegangan silap. Tapi bab pegangan ni boleh bubuh selalu. Sebenar ke, salah ke, boleh bubuh selalu. Bukan kata tok guru ni boleh bubuh sebenar ke silap. Semua orang yang mengaji tauhid lepas fardu ain boleh bubuh kata. Bukan kata orang ni kena tanya tok guru lah. Akidah dia betul ke, akidah dia salah. Kan? Tiap-tiap orang yang mengaji ilmu tauhid lulu fardu ain boleh bubuh kata. Boleh beza dah. Ni akidah benar.
Ini akidah yang salah. Boleh-boleh. Kalau kata, dia kedok salah ni orang lebih ni, saya pun mungkin betul salah. Tak lepas pada kita sendiri tak lepas. Sebab dalam kitab Minhaj, qada tak lepas pada ilmu tauhid ni, kita boleh membezakan. Boleh membezakan. Ini akidah hak sebenar, akidah al-Sunnah wal Jamaah, ini akidah yang salah. Boleh bubuh lalu dah. Kalau kita pun tak nak bubuh, kita pun tak lepas pada ilmu. Sampai peringkat kita boleh menjaga yang lain. Kita boleh menghurai kepada orang lain, boleh menjelaskan pada orang lain di mana salah itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Memang dengan saya banyak jawapan-jawapan dalam surat khabar, rakaman-rakaman orang-orang yang mana kita pun tak berani nak sebut nama. Kalau sebut nama, kita akan teranding. Kita sebut nama ni teranding. Tak? Sebab apa? Besar-besar. Tak pandang, tak urut kita nak sebut nama. Sebut umum kita, tak urut nak sebut nama. Sebut nama teranding. Ini bukan kelas-kelas kampung ni. Bukan kelas-kelas negeri. Kelas international. Kelas international. Mana kalau sebut nama teranding kan? Teranding. Ada satu soalan. Bab qada dan qada lah. Jadi kita ni umpama robot yang diprogramkan tu. Jawapan dia, kelahiran kita di mana, bangsanya apa, kemudian kitanya mati di mana, bila kau kita mati, itu ketentuan dan perbuatan Allah. Selain daripada itu, kita yang memilih mengatur sendiri. Tuhan hanya ada di awal kita jadi, dengan di akhir kita mati. Itu je ada Tuhan. Kat tengah tu kita sendiri. Mana kalau CCJ agama, habis ini CCJ agama lah. Tapi bukan bidang usuluddin. Bukan bidang usuluddin. Bukan bidang usuluddin. Bahkan ada buku yang memang CCJ agama paling tinggi, tapi bukan bidang usuluddin. Jelas-jelas akidah qadariyah. Allah meletakkan tenaga di kita sama masa tenaga kita yang berbekas. Itu jelas-jelas akidah qadariyah. Tajuk dianya, tajuk buku qada dan qada. Di dalam tu dia ada tajuk kecil-kecil tu kan. Tajuk kecil panggil apa tu? Tajuk dianya kudrat Allah, kudrat manusia. Kudrat Allah, kudrat makhluk. Kita ada kudrat kan? Kudrat gagah di kita Tuhan letak. Jadi Tuhan letak kudrat di kita. Kudrat di kita mari mana? Mari daripada Allah yang letak. Lepas tu siap kerja Allah. Kudrat tu yang bekas sendiri pula. Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Allah Taala sepanjang masa menzahirkan apa yang Allah tentukan pada azal. Ni, saat-saat berlaku pada kita ni. Ini semua perbuatan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dah Allah setakat kerja dia bubuh tenaga di kita. Ni tenaga ni kita buat ada ni. Lepas tu siap kerja Tuhan. Kerja tenaga itu pula yang menggerakkan kita, yang menghasilkan kerjaan. Itu terang-terang akidah qadariyah. Perang agama siap ada kitab, ada buku lagi. Ini tak ada lagi ayat ini. Dibalakkan dengan silap padanya akan mereka yang tidak disangka-sangkakan silap. Sebab apa ni? Mereka yang dimasyhurkan akan dimasyhurkan dengan berilmu. Dimasyhurkan dengan berilmu. Sesungguhnya telah dibalakkan dengan silap padanya pada ilmu ini ilmu akan mereka yang tidak disangka-sangka dengan dia akan silap. Kalau semua kata salah, mung ni siapa dia tu? Tak sangka salah. Siapa ni? Daripada mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu. Ini kita kena mengaji molek. Kena kemah molek dalam bab ni. Ini bab tauhid. Tak lulus sini, tak ada fiqh, tak ada tasawuf.
Walaupun tak lulu dalam bab pegangan ni bukan akidah yang kafir sekalipun. Akidah yang sebesar Qadariyah, muktamadnya tak hukum kafir sebesar. Tapi sebesar-besar dosa lebih besar daripada dosa tinggal dengan puasa lagi. Lebih besar daripada dosa berjudi minarok lagi. Dan malaikat akan catat dosa besar ni setiap saat. Di saat malaikat catat dosa besar yang lebih besar daripada dosa tinggal sembahyang. Dan sebesar yang lebih besar dosa besar tinggal puasa. Di saat malaikat catat sebesar-besar dosa, kita sembahyang fardu. Malaikat catat dosa besar ni, kita sembahyang fardu. Kita puasa fardu. Tak ada. Hilang. Pahala tak ada. Tak ada pahala. Walaupun sembahyang itu sah sebab dihukumkan beriman. Walaupun puasa sah sebab dihukumkan beriman. Tak ada. Jadi debu yang berterbang. Tak ada pahala. Itu amal sembahyang fardu tu. Amal puasa fardu. Haji fardu. Amal sunat sudah tanya dah. Itu kalau pegangan yang salah, yang silap, hak dosa besar. Kalau pegangan tu salah sampai tahap kufur, atau kekal neraka selama-lamanya. Supaya puasa tu kalau kita sedar kemudian wajib bertaubat, supaya puasa tu kena kotak semula. Tak supaya dosa. Ini ilmu yang pertama-tama. Manakala Tuhan beri kita ni nak mengaji ilmu kepegangan dulu ni. Ini dia panggil orang yang bertuah, orang yang beruntung. Taufik hidayah seumpama tu. Tapi kitab Tafsirul Du'afa tak ada Terengganu masa ni. Ada orang tak tahu cari dah. Saya tak pernah cari Terengganu, tapi orang kata tak ada. Orang kata tak ada. Mungkin ada di Kota Baru barangkali. Ada di Kota Baru. Kalau ni pun tengok kitab gini ya, kitab tulisan lama. Sekali ni kan kitabnya kan licin putih gitu kan. Licin putih. Ni kuning gini, kuning. Dia kalau kita kata kau, kalau dawak pen barang-barang tu dia akan jadi kembar masa kita tulis. Ni kilap molek putih-putih ni. Ni dak ni. Ada silap tak ada sekarang. Ha? Nama sebut tadi Tashilud Du'afat. Berapa kali dah sebut nama. Tashilud Du'afat. Kita ambil macam molek lah. Dan cerita bab kedudukan ilmu tauhid. Kita sama, anak cucu kita sama. Tak ada ni, tak ada agama. Tak ada ni, tak ada agama. Dia tauhid ni sedikit saja. Tauhid hanya satu jalan saja, tak susah. Kita nak kena ngaji banyaknya tekoh dengan tasawuf, nak kena ngaji banyak. Hak payah nak beramalnya tasawuf, hak payah nak beramalnya sebab penduduk dalam. Hak banyak nak kena ngajinya tekoh. Tauhid sikit je. Sah ke 6 rukun iman, sebenarnya kemudian pergi pada nak mengkuatkan iman, nak memantapkan iman, nak menkejakkan iman, nak mensuburkan iman. Inilah pekor tasawuf lah pulaknya. Ta'at zahir, ta'at batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Itu menjadi kuat iman. Nak kuat iman bukan ngaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid untuk sah iman, nak berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mengaji tauhid lepas satu kitab, fiqh tak mengaji, tasawuf tak mengaji, hati bersifat dengan riak, ujub, takabur, dan ada derhaka kepada Allah sama-sama, tak lah nak kuat iman kau kena. Duduk dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk sah iman tak banyak mana. Hak kita panjang ceritaan nak kuat iman. Nak kuat iman tu panjang ceritaan. Nak kuat iman tu pergi pada ihsan. Buat segala yang diperintah, tinggal segala di dalam zahir dan batin. Mana kata kalau kata pegangan takut tak simple saja. Ngaji kitab sebab 20 molek, faham ke 6 rukun iman, hak paling nak kena tekannya qada dan qada. Maknanya dulu dah bab iman, bab aqaid. Sampai peringkat kita boleh menghuraikan, menjelaskan, itu fardu kifayah. Tapi semolek sampai tahap itulah. Sebab kita nak menghurai, nak menjelaskan kepada anak-anak cucu kita contohnya. Ini ilmu tauhid.
Faedah ngaji ilmu tauhid. Ini hak di dalam permulaan kita Faridatul Faraid kita. Kita ambil macam molek lah. Ambil macam molek, ini ilmu tauhid, ini ilmu usuluddin. Selesai cerita bab faedah belajar ilmu tauhid. Dan agama itu ibarah daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan segala hukum oleh Allah bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Kita kenal ada ilmu tauhid, namanya ilmu tauhid. Cara berakidah, maudhu' dianya, buat sifat Tuhan, sifat Rasul untuk sah ke-6 rukun iman. Faedahnya nak selamat daripada kekal neraka. Sesalah tu. Nak pergi pula agama ni apa? Kemudian nak pergi pula apakah tanda orang yang beragama? Kemudian agama ni ada berapa komponen, berapa bahagian? Islam, iman dan ihsan. Didatangkan dengan takrif Islam, takrif iman, takrif ihsan. Kemudian pembicaraan dalam kitab Faridah ada pembicaraan iman. Pembicaraan dalam kitab Faridah pembicaraan bab iman. Tapi agama bukan iman saja, agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Wallahu